أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah kita sama-sama memulakan majlis kita pada malam ini dengan baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi ahli-ahli jemaah muslimin dan muslimat, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu, dalam majlis untuk mengenali para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita peringatkan selalu satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku adalah ibarat seperti bintang-bintang di langit. Jadi sekadar mana kamu mempelajari, mengenali, maka sekadar itulah kamu akan mendapat petunjuk cara hidup bagaimana yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita di bulan Rabiul Awal masih lagi kita mengambil kesempatan ini bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita ini orang yang akan berhak mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, bersyukur malam ini kita masih bersambung insya-Allah. Kita cuba setelah daripada beberapa lama kita berhenti. Kisah yang terakhir yang kita pernah ceritakan dulu 2 minggu 3 minggu lepas ialah kisah tentang Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Sebelum daripada tu kita telah bercerita membaca kisah salah seorang sahabat juga, iaitu namanya Abu Zar Al-Ghifari. Jadi kita dah ada sebelum daripada ni Abu Zar, kemudian Abdullah bin Ummi Maktum yang buta, salah seorang sahabat yang buta tetapi kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi pernah ditegur oleh Allah taala. Nabi ditegur oleh Allah taala kerana tidak melayan sahabat yang buta ini, iaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Hari ini kita akan baca satu kisah seorang sahabat yang memang jarang-jarang didengari oleh kita semua. Mungkin orang yang biasa tentang baca kisah sahabat ni pun jarang-jarang juga dengarnya. Nama sahabat ini adalah Majza'ah. Nama pun pelik. Nama dia Majza'ah. Baca macam tu, Majza'ah bin Thawr, As-Sadusi. Majza'ah bin Thawr As-Sadusi. Tengok tu kan, jarang nama ni pun, jarang sebut nama pun. Jadi insya-Allah kisah sahabat ni, kita sebutkan sahabat ni ramai, tetapi yang popular, yang top tu ialah Khulafa' Ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Sayyidina Ali ridwanullahu alaihim. Kemudian yang lain-lain, Abu Hurairah, Amr ibn al-As, Abdullah ibn Jahsh dan lain-lain lagi, ramai lagi yang lain, tapi seorang ni jarang kita dengar, tetapi ianya dipuji oleh sahabat-sahabat yang lain, dan juga dia ni salah seorang sahabat dan masuk Islam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita tak jumpalah kubur dia. Sebab apa? Kuburnya tidak ada di Baqi'. Ada sahabat ditanamkan di Baqi'. Baqi' ni ialah tepi Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Tapi ada sahabat-sahabat yang mana matinya di Jordan sekarang ni, ataupun di Palestin lah dulunya, kerana mati sakit taun. Ramai-ramai, ribu-ribu orang. Ada sahabat yang lain pula ada mati di Afrika, ada yang mati di Farsi. Jadi sahabat ni mati di Farsi.
ataupun kita sebut sekarang ni negara Iran lah, Iran ni. Jadi ceritanya ialah Majza'ah bin Thawr ini, dari segi riwayat hadisnya tidak banyak, dia tak banyak riwayat hadis, tetapi dia masyhur dengan kehebatan berperang dan juga kehebatan dia ni yang akan kita ceritakan sebentar lagi ni, yang tak dibuat oleh orang lain. Kehebatan dia ni, dia ni sahabat daripada Bani Syaibah. Jadi kita sebut ni Bani Syaibah, Bani apa, Bani, dia salah satu kumpulan lah daripada bangsa Arab. Dia masuk Islam dan kemudian selepas daripada tu dia telah bersama dengan baginda Nabi SAW, kemudian bersama dengan Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar. Jadi dalam Islam ni Nabi SAW berada di Madinah 10 tahun. Selepas daripada hijrah, Nabi berada di Madinah 10 tahun. Selepas daripada tu, lepas Nabi wafat, datanglah pula diperintah khalifah kepada Nabi adalah Abu Bakar. Abu Bakar ni sekejap je, 2 tahun lebih. Kemudian selepas daripada Abu Bakar meninggal, datanglah pula Saidina Umar. Saidina Umar ni agak lama pemerintahan dia. Abu Bakar dia sibuk dengan dua perkara. Yang pertama sekali, orang tak nak bayar zakat. Dulunya zaman Nabi, mereka ni bayar zakat. Orang-orang daripada Badui, orang mana-mana kawasan tanah Arab ni, semua bayar zakat kepada Nabi. Tapi bila Nabi wafat, ramai tak nak bayar zakat. Jadi akhirnya Saidina Abu Bakar ni terpaksalah menguruskan, iaitu kejar mereka ni supaya bayar zakat. Selepas daripada Abu Bakar, perkara yang kedua, masalah yang dihadapi oleh Abu Bakar, Saidina Abu Bakar, adalah orang-orang yang murtad. Elok-elok dah Islam zaman Nabi, bila sampai Nabi wafat, mereka murtad. Jadi Abu Bakar terpaksalah hantar tentera-tentera dia, lebih kurang 9 batalion. 9 batalion, bukan 9 orang, 9 batalion, ke semua tempat. Dia hantar untuk bawa balik mereka ni kepada Islam. Selepas daripada tu semua dah selesai, Abu Bakar pun meninggal. Bila Abu Bakar meninggal, ditanamkan di tepi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Sayyidina Aisyah. Jadi adalah kubur dia sekarang ni. Kalau kita jenguk dalam tu, jenguk tak tahulah, saya pun tak tahu, saya pun tak jenguk juga. Jadi ada dalam tu. Kemudian selepas daripada tu, datanglah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia bawa satu perkara, dia buat satu perkara, iaitu apa? Sekarang orang Arab dah selesai dah, semua dah Islam balik dah, semua dah selesai bayar zakat semua dah. Sekarang aku paksa pula sebarkan agama ini ke seluruh dunia. Jadi perkara yang dibuat oleh Saidina Umar ialah dia telah menawan Baitul Maqdis. Sebab Baitul Maqdis ni dia tak boleh. Baitul Maqdis ni kiblat orang Islam dulunya. Sebelum daripada Kaabah ni, kiblat kita semua menghadap, Nabi kita menghadap ke Baitul Maqdis dulu. Jadi Saidina Umar telah pergi ke Baitul Maqdis dan menawan Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis kembali menjadi milik orang Islam. Lepas daripada tu, sebelum daripada tu Kristian. Jadi Kristian ambil. Jadi lepas tu jadi milik orang Islam. Lepas tu Saidina Umar hantar pula tentera pergi ke Mesir. Jadi zaman Saidina Umar lah negeri Mesir ni menjadi Islam. Kemudian selepas daripada tu negeri Syam. Kemudian lepas daripada tu Saidina Umar hantar tentera dia mengajak orang kepada Islam, iaitu orang Parsi. Orang Parsi ni orang Iran, bercakap bahasa Parsi, dia tak bercakap bahasa Arab. Jadi sampai sekarang pun bercakap bahasa Parsi. Di Parsi ni, dulu Parsi ni adalah kuasa besar. Maknanya Allah tak ada lah atas dunia pada masa tu, dua saja yang besarnya. Yang pertama sekali Rom, yang kedua Parsi. Mereka ni selalu berperang. Rom Parsi, masing-masing sekali menang, sekali kalah, sekali menang, sekali kalah, bertukar ganti. Perkara ni disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu surah dalam Quran. Masalah berperang ni mereka ni, Parsi Rom ni, iaitu surah Rom nama dia. Suratul Rom. Surah Rom ni memang cerita tentang orang Parsi kalahkan Rom, Rom kalahkan Parsi. Mereka ni bertukar ganti. Jadi itulah peristiwa yang berlaku. Jadi akhirnya sekarang zaman Saidina Umar, dua-dua jatuh ke tangan Islam. Rom pun jatuh, Rom pun kalah dengan Islam, Parsi pun kalah. Padahal orang Islam ni baru je, baru start aja. Maknanya
Allah Ta'ala nak tolong mereka. Jadi mereka ni pergi kalahkan orang Parsi, kalahkan Rom ni kerana apa? Kerana mereka tak nak terima Islam, mereka tak nak jadi Islam. Dan juga mereka dalam Islam, kalau tak nak jadi Islam tak apa, tapi mesti bayar, nama dia bayar jizyah. Jizyah ni sebagaimana sebut dalam surah At-Taubah, iaitu bayar jizyah, iaitu bayar sedikit, sedikit berapa sen lah kita kata kepada orang Islam ni, tanda bahawa kita ni hormat kepada orang Islam, tapi mereka tak nak bayar. Akhirnya mereka pun dikalahkan oleh Saidina Umar. Mula-mula sekali Rom, yang keduanya Parsi. Yang kita nak cerita pada malam ni kisah Majza'ah ni, Majza'ah bin Saur As-Sadusi ni, ialah kisah orang Islam pergi ke negeri Parsi nak lawan kat yang Parsi tu, sebab kerana saat masa ni jahat, dia sembah api. Masa tu agama dia Majusi. Jadi dia ni sembah api, kemudian raja dia pada masa tu nama dia Hormuzan. Hormuzan ni zaman sekarang pun, sampai sekarang ni banyak tempat-tempat di negeri Parsi ni, negeri Iran ni, nama dia Hormuzan. Kalau kita tengoklah kan dalam peta, memang ada tempat nama dia Hormuzan. Jadi ni satu benda yang tidak baik lah, satu benda yang tidak baik yang berlaku, iaitu orang Islam tiba-tiba memuliakan balik raja-raja yang kafir dulu. Itu tak bagus. Kalau kita sini, kalau negeri Mesir, kalau pergi ke negeri Mesir, setengah-setengah tu dia namakan tempat-tempat tu nama Firaun. Jadi nama Firaun yang lawan dengan Nabi Musa tu tiba-tiba diagungkan. Dan banyaklah patung-patung kita tengok di sana. Jadi sekarang ini Saidina Umar bin Al-Khattab hantar tentera ke Parsi. Bila hantar tentera ke Parsi, ada satu peperangan yang besar, nama dia peperangan Qadisiyah. Nama dia Qadisiyah ni kita tak nak cerita malam ni, sebab Qadisiyah ni perang dia besar, panjang cerita dia. Selepas Qadisiyah ni Raja Parsi lari. Dia lari daripada Qadisiyah lepas kalah ni, lari, orang Islam kejar dia, sehinggalah sampai ke satu tempat nama dia Tustar. Dalam peta ada sekarang ni. Dalam peta kalau kita tengok nama dia Shustar nama dia. Orang Iran dia panggil Shustar, dia tak panggil Tustar. Tapi dalam bahasa Arab nama dia Tustar. Mereka pun berkubu di Tustar ni. Tustar ni hebat sebab apa? Dia ada sungai, dia ada gini, jadi dia buat kota. Orang Parsi ni dia buat kota situ. Orang Islam pergi kepung kota tu. Kota tu dikelilingi oleh air. Nak masuk ke kota tu, dia jaga. Jadi akhirnya ketua orang Islam pada masa tu, iaitu seorang sahabat Nabi bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Ash'ari ni pun masyhur dia ni. Seorang yang masyhur dalam Islam. Dia jadi kepala pada masa tu, kepala tentera. Bila dia pergi ke Tustar ni, dia kepung Tustar tu. Berapa lama kepung? Bukan sehari, bukan 2 hari kepung, 18 bulan. 18 bulan maknanya 1 tahun 6 bulan maknanya. Tak kalah, tak dapat kalah. Dia kepung. Hebatnya orang Parsi tu, dia duduk dalam tu, Maharaja Hormuzan ini, dia duduk dalam kota tu, tak dapat tawan dia 18 bulan. Berlaku banyak peperangan. Jadi kalau kita tengok dalam cerita-cerita lah orang putih orang buat kan, dia style zaman dulu ada kota. Kita duduk di luar, depan kota tu dia akan buat air, supaya orang ni nak melintah ni susah. Sampai di bawah ni dia akan panah pula daripada atas tu. Jadi orang Islam ni susah. Yang keduanya, orang Parsi ni dia buat cambuk dipanggil. Dia buat macam rantai. Rantai tu, hujung rantai tu dia bakar. Jadi panas. Jadi ada macam benda-benda berduri tu. Jadi bila orang Islam datang nak panjat kota tu, dia akan hayungkan dia punya rantai tu. Panas, pegang, kena orang akan cair tangan, dia kata, tinggal tulang. Cair, maknanya daging-daging tu luruh. Ramailah orang Islam kena macam tu. Jadi termasuklah yang kita cerita dalam kisah-kisah sebelum daripada ni. Jadi kisah cerita ni tak habis lagi. Ni baru trailer baru. Tak masuk tajuk lagi ni. Baru cerita kisah ni. Jadi mereka kepung 18 bulan ini tak dapat kalahkan. Lalu Abu Musa Asy'ari ni, sahabat Nabi ni, hantar surat kepada Umar bin Al-Khattab. Umar dia kata, tolonglah, dia kata, hantar tentera lagi boleh tak? Kita ni ramai mati dah, dia kata.
Tapi tak kalah-kalah dari Parsi ni. Dah 18 bulan dah. 8 kali peperangan dah. Peperangan dah 8 kali berlaku. Tak menang juga. Mereka duduk dalam tu. Kita tak dapat masuk. Raja dia duduk dalam tu, Raja Parsi. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tu hantar seorang sahabat. Dia kata, aku kirimkan kepada kamu sekarang ni Majza'ah ni. Majza'ah bin Saur nama dia. As-Sadusi. Kamu ambil dia ni orang cerdik. Dia ni orang pandai. Dia ni pandai, cerdik, boleh baca, boleh menulis dan cekap bermain kuda. Jadi tentera yang hebat lah dia ni. Jadi kamu gunakan dia. Jadi lalu dia hantar Majza'ah ni. Sampai Majza'ah ke sana, berlaku lagi peperangan. Peperangan pada masa peperangan itu, tiba-tiba diceritakan ada satu anak panah jatuh depan kaki Abu Musa Asy'ari. Dia tengok anak panah tu ada surat. Dia ambil surat tu, dia baca surat tu. Dah 18 bulan ni tak jadi apa-apa ni. Dia tengok dalam surat tu ada sebut, dia kata. Surat tu mengatakan bahawa aku ni salah seorang daripada orang Parsi. Aku benci kepada raja aku ni. Aku nak tolong kamu dengan syarat kalau kamu menang jangan apa-apakan aku. Jadi selepas daripada tu Sayyidina Abu Musa Asy'ari panah balik ke arah panah tu. Jadi dia main panah je, letak surat tu, dia panah tu. Sampai surat tu, lalu datanglah orang tu. Orang tu pun ceritalah. Dia kata Raja Parsi ni jahat, bunuh dah saudara dia macam ni. Dia kata aku nak tolong kau, dia kata. Jadi bagaimana dia nak tolong? Dia kata kamu tak akan dapat masuk ke kota ni, kota Tustar ni, sebab dia ni kebal. Atas bukit ada sungai pula tu. Jadi kalau nak masuk sini, aku tahu jalan dia. Satu saja jalan dia, kamu boleh masuk. Tapi syarat dia kata, kamu kena hantar ikut aku ni seorang yang pandai berenang, cerdik dan pandai berenang, dia kata. Jadi Abu Musa Asy'ari pun fikir, siapa lagi? Orang tu adalah ni sahabat yang bernama Majza'ah ni, Majza'ah bin Saur. Jadi inilah nak cerita, dia kata nak cari orang pandai berenang. Jadi kalau kita ni, sebab itulah Nabi SAW ajar kepada kita, alimu auladakum, ajarlah anak kamu ni 3 perkara. Nabi kata dalam hadis, yang pertama sekali berenang, yang kedua memanah, yang ketiga naik kuda. Nabi sebut 3 perkara tu. Bukan suruh ajar matematik ke benda. Yang tu ajar juga, baguslah belajar tu kan. Tapi sebab dunia ni 3/4 tu laut 3/4 betul lah tak? 1/3 je daratnya, campur dalam air mati terus, tak pandai berenang tak. Kolam renang pun mati, sungai pun mati, tak pandai berenang ni bukan cerita ada buaya. Ni cerita air tu dah mati dah, campur je kalau tak pandai berenang. Jadi sebab itulah Nabi beritahu sahabat-sahabat Nabi semua pandai berenang. Padahal Nabi tu di padang pasir tau, atas pasir. Nak berenang di mana? Padang pasir. Nak berenang atas pokok kelapa sawit. Kelapa sawit, pokok kurma. Tak mungkin Tapi Nabi suruh. Yang kedua pandai naik kuda. Nabi kata ajarlah anak kamu naik kuda. Naik kuda tu zaman dulu. Zaman sekarang ni naik motosikal, naik kereta kebal, naik apa benda lah, patutnya pandai bawa semua kan. Ini ada orang budak kata tak pandai naik basikal. Saya tanya kelas saya, siapa pandai naik basikal? Tak pandai naik basikal pun tak pandai. Dah macam mana kan nak naik kuda. Jadi ajar, Nabi kata tu maknanya bila kita buat tu dapat pahala, insyaAllah. Pahala benda bukan pahala aja naik kuda lah, tapi maknanya naik kenderaan. Yang ketiga Nabi kata ar-rimayah. Ar-rimayah tu manah. Manah ni maknanya buatlah apa-apa iaitu yang mengenai musuh. Kalau ikut zaman sekarang, ulama kata kena pandai menembak, pandai apa. Itulah jadi bagus kata. Kalau anak-anak kita ni masuk cadet dan sebagainya lah, supaya dia belajar. Jangan tak pandai apa benda kan, tak tahu. Macam tengok senapan tu macam tengok besi. Macam saya jugalah, tak tahu juga. Tengok apa benda, tak pandai apa. Jadi sahabat ini, Majza'ah ni dipanggil oleh Abu Musa. Mari Abu Musa kata, mari sini, kau lah orang yang paling layak sekali. Dia pun pergi. Dia ikut orang tu pada waktu malam sebelum waktu subuh. Dia kata. Jadi dia berjalan waktu malam, dia masuk dalam air tu, nak sampai pada tu, dia terpaksa berenang, menyelam dan juga meniarak, dia kata merangkak macam biawak tu.
disebut. Berjalan kaki 4 lah, macam-macam sekali nak sampai tu, selama 2 jam. Tengok maknanya susahnya nak. Tapi dia ikut sampai di sana, dia jumpa dengan raja. Sampai-sampai tu keluar-keluar tu memang jumpa raja Parsi dah. Tapi Abu Musa Asy'ari ni dah pesan kepada dia, kalau kamu jumpa raja Parsi, jangan buat apa-apa, kamu hanya pergi, kamu kenal jalan saja. Jadi lepas tu dia balik semula. Dia tengok raja Parsi, dia tak buat apa-apa, dia teringat kata-kata Abu Musa, dia pun balik semula kepada Abu Musa. Abu Musa pun telah beri kepada dia 220 orang. Tengok tu, 220 orang untuk masuk dalam kota tu, dan kemudian buka pintu kota tu supaya tentera Islam boleh masuk. Jadi akhirnya dia kata banyak ni peperangan ni. Jadi Majza'ah ni ada satu cerita yang hebatnya, ialah yang disebutkan oleh ahli sejarah Islam, ialah bahawa dia ni adalah orang yang telah bunuh, dia saja, seorang sendiri saja telah berjaya dalam peperangan membunuh 100 orang. Dia seorang boleh bunuh 100 orang tentera berkuda. Jadi makna nak tunjuk hebatlah dia ni. Kemudian lepas daripada tu, dia kata dia bawa masuk dalam tu, berenam menyelam. Dia nak cerita dahsyatnya tempat tu. Kalau kita tengok cerita lah, ada cerita dulu hari tu budak-budak di Thailand tu kan, yang masuk dalam gua tu, yang sangkut dalam gua tu. Berapa benda ni kan, tak boleh nak selamat kan. Lepas tu air naik macam tu, lepas tu masuk tu ada orang menyelam sampai tu cerita tu kan. Tapi cerita betul lah tu. Akhirnya dapat selamatkan budak tu. Lebih kurang macam tu lah. Bila saya baca cerita ni, macam tu lah orang Islam ni dia terpaksa menyelam dalam sungai. Dia kata ada tempat yang sempit yang masuk. Akhirnya masuk ke dalam kota. Tapi daripada 220 orang yang dia ceritakan dalam buku sejarah Islamnya, 80 je tinggal. Makna yang lain tu mati. Daripada 220, 80 saja yang tinggal hidup. Makna susahnya nak lalu tempat tu. Jadi akhirnya sampai masuk dalam kota, mereka pun buka pintu kota, bertakbir, dan akhirnya dapat bunuh Raja Hormuzan tu. Jadi ceritanya ialah tamatlah kota Tustar ni ditawan oleh tentera Islam. Tapi apa kisah pula sahabat yang bernama Majza'ah tadi tu? Dia dalam peperangan tersebut dia telah syahid. Dan ada seorang lagi sahabat yang masyhur yang telah syahid dalam peperangan ini. Nama dia Barra' bin Malik. Barra' bin Malik. Saya rasa pernah cerita dulu. Barra' bin Malik ni iaitu dia ni adik-beradik kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik. Dia tangan dia melecur ni, kena yang benda panas tadi tu, yang dibuat oleh orang Farsi tu. Jadi itulah cerita dia lebih kurangnya. Kisah tentang sahabat yang bernama, kita kata tadi, bernama Majza'ah. Itu orang yang pertama lah pada malam ni kita nak cerita. Kita ambil satu part saja daripada kisah hidup dia. Yang kedua nak cerita pada malam ni ialah kisah seorang sahabat lagi yang bernama lain pula ni. Ni lain pula cerita dia, iaitu kisah seorang sahabat bernama Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr ni adalah salah seorang daripada ketua orang-orang Aus. Dia ni di Madinah ni, sahabat-sahabat Nabi pada zaman dahulu ni terbahagi kepada dua. Satu nama dia Muhajirin, yang kedua nama dia Aus. Muhajirin ni orang datang daripada luar Madinah. Orang yang dah asal orang Madinah tu, nama dia ialah orang-orang Ansar. Orang Ansar ni ada dua. Yang pertama Aus, yang kedua Khazraj. Jadi dia ni ketua kepada Aus ni. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada hijrah, Nabi telah hantar seorang sahabat yang muda yang tak kahwin lagi, bernama Mus'ab bin Umair. Nabi tanya offer, siapa nak pergi mengajar, menjadi orang yang akan mengajar orang-orang Islam, orang yang dah masuk Islam di Madinah ni, siapa nak pergi? Jadi akhirnya Nabi pilih Mus'ab bin Umair ni. Ini cerita Nabi belum hijrah lagi, Nabi duduk di Mekah lagi ni. Sebab orang orang Madinah dah ramai masuk Islam. Madinah ni 500 km jauh ni. Jadi siapa nak pergi ke sana? Akhirnya Mus'ab bin Umair pergi ke sana. Dia jadi, orang panggil dia Mukri', orang panggil dia. Mukri' tu makna tukang baca, pembaca. Jadi dia tukang baca Quran. Jadi bila dia pergi ke sana, setiap hari dia ceritanya ialah dia akan berdakwah. Dia akan pergi jumpa orang semua. Dia pergi ketuk pintu rumah ni, dia pergi jumpa orang ni, dia mengajar. Lebih kurang dia tinggal di sana lebih kurang 1 tahun, hampir 1 tahun.
Jadi dia ni berkawan baik, Mus'ab ni berkawan baik dengan seorang bernama As'ad bin Zurarah. Jadi dia bekerjalah pergi sini, pergi satu kebun kan. Orang akan datang untuk berjumpa dengan dia. Tiba-tiba kita nak baca cerita pada ni ialah kisah yang tadi ni, Usaid bin Hudayr ni. Usaidun bin Hudayr ini adalah, dia ni kafir, dia ni musyrik, dia ni ketua. Dia bila dia dengar Mus'ab bin Umair ni datang ke kampung dia, ke Madinah ni, dia naik bengang, dia nak marah. Jadi dia pun berkatalah kepada kawan dia seorang tu, dia kata, izhab ila hazainir rajulaini allazaini qad ataya darina liyusfihat du'afa'ana. Dia kata, pergi, dia kata kepada orang tu budak dua orang tu, Mus'ab bin Umair dengan yang tukang bela dia, yang tukang jaga dia tu, yang itu yang bernama As'ad bin Zurarah. Dia kata apa? Dia kata dia telah tipu budak-budak kita. Habis dia ajar budak-budak kita ni dengan perkara-perkara yang mengaruk-maruk. Dia kata, wa innahuma an ya'tiya daraina. Jangan beri dia masuk kepada kampung kita ni. Dia kata kemudian, fa inna As'ad bin Zurarah ibna khalati walau la zalika lakafaituka haza. Dia kata, dia kata nasib baik dia berkawan dengan anak saudara aku. Yang tadi tu maknanya Mus'ab tadi tu dia datang ni jadi pengajar ni, mengajar sini. Kemudian dia berkawan dengan seorang bernama As'ad tadi. As'ad dia anak saudara kepada yang tadi ni, yang big boss Usaid ni. Jadi dia marah, dia kata nasib baik anak saudara dia berkawan dengan anak saudara aku, kalau tak aku bunuh dia. Jadi dia nak marahlah. Okeylah, tak apa. Jadi dia pun pergilah nak marah lah ni, pergi dalam keadaan marah kepada Mus'ab ni. Mus'ab ni inilah sifat yang disebutkanlah mana sahabat Nabi macam mana. Dia tak takut orang nak bunuh dia. Kawan ini bawa lembing nak tikam dia ni. Jadi kata Mus'ab ibn Umair kepada siapa tadi? Usaidun bin Hudayr. Dia kata, apa kata? Dia kata, kalau kamu duduk sini, dia kata, duduk sekejap boleh tak? Kamu duduk sekejap, dia kata, au tajlis fatasma. Dia kata, kamu duduk, kamu dengar aku nak cakap apa dulu. Fa in radita amran qabaltahu. Kalau okey, ambillah. Dia kata, wa in karahtahu kaffa anka ma takrah. Dia kata, kalau kamu tak suka, sudahlah, aku lagi balik. Mudah je. Yang penting ni kamu dengar, tak dengar lagi apa yang aku nak cakap ni. Gitu. Baik aku mau dengar dulu. Jadi dia ni orang cerdik, dia kata. Usaid bin Hudayr ni orang cerdik. Jadi akhirnya dia kata ansifta, dia kata, betul kamu, dia kata. Baik aku nak. Jadi maknanya dalam masyarakat ni, dia kata ada orang yang memang kepala angin dia bukan nak dengar pun, cuba dengar dulu, nak marah je ke, duduk jauh-jauh nak marah, dia dengar jauh-jauh nak marah. Ni dia kata Usaid bin Hudayr ni, dia kata betul juga, dia kata baik aku dengar, kalau tak betul kamu baliklah. Tapi rugilah aku kalau aku tak dengar. Gitu. Ni samalah juga seperti kita baca kisah, iaitu kisah Firaun dan juga seorang daripada kabilah Firaun. Dia kata, kenapa kamu nak susah-susah kat dia? Kamu tak nak dengar, sudah. Kamu tak nak percaya, sudah. Jadi kalau kamu tiba-tiba, kalau yang dia bercakap ni betul, tak kerugi kamu tak dengar. Macam kata, biar dia nak bercakap. Jadi dia kata, okey, dia kata. Kemudian dia pun letak balik lembing dia. Kemudian cerita dia, summa qala. Kemudian selepas daripada tu, Mus'ab bin Umair ni pun startlah baca Quran. Jadi kita nak cerita ni makna baca Quran, sebab orang Arab lah bila baca Quran tu dia faham terus. Quran ni bagi orang bahasa Arab dia sangat-sangat hebat sebenarnya. Bahasa. Cuma kita ni dengar walaupun tak faham, tapi kita rasa sedap lah, kan? Bunyi dia pun sedap. Tapi orang Arab yang faham betul-betul, bila dia dengar tu memang tabik. Respect habis tu. Ni bahasa apa ni, semak sangat ni. Gitu kan. Macam kita dengar lah, kita dengar puisi tu kan. Kalau kita dengar saya bercakap biasa ni tak best, tapi kalau saya berpantun sikit sedap sikit. Kan orang, sebab tu orang sekarang kan kalau ceramah-ceramah berpantun dulu. Jadi dengar pantun. Apalah Gunung Daik berjaban 3. Macam tu kan sedap sikit bunyi tu. Macam itulah. Jadi dia pun bercakap. Bahasa Quran ni macam bahasa puitis. Gitu. Nak kata puitis tak puitis, tapi sedap bahasa ni. Orang nak kata salah pun tak salah Quran ni. Tak ada, dari segi bahasa Arab memang tak salah. Jadi tak mungkin benda ni datang daripada Muhammad. Jadi dia pun baca. Bila dia baca, terduduk Usaid bin Hudayr ni. Terduduk dan dia dengar, dia kata,
ni bukan bahasa manusia ni. Ini bahasa pelik sangat ni sedap sangat ni. Jadi terus apa? Ni ketua ni. Terus dia kata, kalau aku nak Islam macam mana? Oh, maknanya sangat-sangat mudah lah kita. Zaman yang berlaku, seorang sahabat saja, Mus'ab bin Umair, dia pergi mana-mana, dia baca Quran je. Dia bukan cerita banyak pun, sebab tu orang panggil dia, yang saya sebut tadi, nama dia Mukri. Bukan Qori. Kalau kita kata Qori, tapi Qori dengan Mukri tu samalah. Dari segi bahasanya maknanya pembaca. Kerja dia baca Quran je. Jadi dia pun, dia kata mudah, kata kalau mu nak masuk Islam, dia kata mudah sahaja. Kamu pergi mandi, kemudian basuh baju kamu, kau yang kotor-kotor yang najis-najis tu, kemudian kamu sembahyang 2 rakaat. Kemudian Usaid bin Hudayr ni terus buat apa yang diminta ni. Hasil daripada tu diceritakan bahawa semua orang, kaum dia ni tu zaman style dulu. Style orang maknanya bila ketua kabilah tu masuk Islam, semua orang tu masuk Islam. Mudah. Saya tengok yang berlaku lah kalau di tempat saya tu, orang-orang pendalaman. Dia ada tok batin, dia ada tok batin. Orang sini panggil apa saya tak tahulah, tapi tempat saya dipanggil tok batin, ketua dia tu. Bila tok batin tu masuk Islam, semua pakat masuk Islam mereka. Dia ikut tok batin dia tu. Mudah kan. Zaman sekarang kita orang bandar ni lain lah sikit. Ni orang pendalaman dia macam tu style dia. Orang Arab zaman dulu ni macam tu lah style dia. Bila ketua dia Usaid masuk Islam, habis satu aus tu masuk Islam. Mudah yang nak ceritanya. Jadi dia ceritanya, selepas dia pergi mandi, kemudian dia basuh baju dia, kemudian dia pun mengucap 2 kalimah syahadah, dan kemudian dia pun sembahyang. Jadi habis cerita dia, masuk Islam semua. Sahabat ini, Usaid bin Hudayr ini, banyak kehebatan dia. Diceritakan dalam satu hadis yang sangat masyhur, iaitu dia ni sekali ni, dia duduk belakang rumah dia. Hebatan dia ialah dia pandai mengaji. Kalau dia mengaji Quran, sedap. Bukan orang je sedap, dia kata. Dia cerita kalau orang dengar ni, orang berebut pakat nak dengar dia mengaji. Baca sikit. Kalau kita baca Quran mungkin orang nak lari lah, sebab apa tak sedap mungkin. Tapi dia ni sedap. Sehingga dia kata, kalau malam-malam, dia kata satu malam dia duduk belakang rumah dia, kemudian dia mengaji Quran. Masa dia mengaji Quran tu, anak dia duduk tepi ni, dia ikat kuda tepi tu. Dia ada tempat kuda dia ikat kuda, dia membaca Quran, dia baca surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim Zalikal Kitab. Dia bacalah, baca. Tiba-tiba kuda dia tu menggelepar. Kuda tu melompat-lompat, kuda ni macam takut. Dia berhenti baca, kuda dia senyap. Dia baca lagi, kuda dia menggelepar balik. Tu kita boleh baca hadis ni dalam surah, kehebatan surah Al-Baqarah. Jadi akhirnya dia kata pelik. Jadi dia takut kuda tu pijak anak dia situ. Jadi lepas tu dia tengok ke langit. Pada masa tu dia tengok awan, dia kata ada macam lampu. Ni macam cerita, kalau kata tu macam cerita apa? Cerita orang putih lah kan. Macam ada kapal angkasa turun tu, dia nampak lampu-lampu bergantungan, dia kata tu atas apa? Atas awan. Dia kata betul ke ni? Dia baca ada benda tu, dia tak baca senyap benda tu. Jadi akhirnya esoknya dia bertanya kepada Nabi SAW. Dia cerita benda ni. Nabi kata, kamu tahu tak? Dia kata, kenapa kamu tak terus baca? Aku takut, dia kata, kuda tu pijak anak aku. Dia kata, kamu tahu tak apa dia benda tu? Masa kamu baca surah Al-Baqarah tadi tu, sedap sangat suara kamu tu, sehingga malaikat-malaikat turun, dia kata, nak dengar suara kamu tu, nak dengar bacaan kamu tu. Tu nak ceritanya, makna benda ni tak pelik berlaku kan. Maknanya kalau orang sekarang tak ada lah, tu kapal angkasa lepas lah, datang daripada makhluk, daripada mana kan. Tu alien mari daripada Mareh ke benda tu kan, Venus tu nak tengok kan. Ni tak ni, benda ni berlaku di zaman Nabi. Dia kata kalau ikut cerita dia ialah seperti dia kata lampu-lampu mentol-mentol lah kalau kita sekarang ni, bergayutan di atas awan tu, turun cerah pada malam tu. Tu adalah memang kalau orang baca cerita tentang Usaid bin Hudayr akan baca cerita ni, iaitu kehebatan dia sedapnya dia baca Quran ni, sama macam orang dengar daripada Nabi SAW. Jadi akhirnya cerita ni sahabat-sahabat ni, akhirnya dia ni meninggal di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi suatu yang menarik cerita pasal dia ni ialah dia kata ketika dia mati, dia telah berhutang sebanyak 4,000 dinar. Ada hutang tak boleh bayar.
Jadi gitulah sahabat ke mana-mana, mereka ni bukannya miskin, tapi mereka ni kaya tapi suka derma, sehingga derma sini. Jadi ada berhutang tu. Jadi Sayyidina Umar tanya, Sayyidina Umar kata, Sayyidina Umar angkat dia ni pergi ke bakek, nak tanam di bakek tu. Sebelum tanam dia kata, ada tak apa-apa yang dia ni orang kata dia berhutang. Jadi Sayyidina Umar pun pergi berjumpa, Sayyidina Umar tolong bayar hutang dia 4,000 dinar, dia kata 4,000 dinar. Jadi akhirnya selesai, barulah ditanam dia. Sebab kita ni tak boleh kan, kalau kita ni berhutang kena bayar. Kalau tak ada harta kena ada orang tolong bayar. Kalau ada harta kena bayar hutang dulu. Jadi kalau ada hutang banyak ke, kena ambil harta tu. Nanti anak beranak jangan sibuk lah, kata, kenapa saya tak dapat pusaka? Tak dapat pusaka, dia hutang, kena bayar hutang dulu hutang manusia kena dahulukan lepas tu barulah zakat dan sebagainya. Itu jadi akhirnya dia pun meninggal pada tahun 20, dia kata wallahu a'lam bisawab. Jadi setakat itulah saja bunyi azan tu. Kita dah baca pada malam ni 2 orang Majza'ah dan seorang lagi Usaid bin Hudair radhiyallahu anhuma jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.